Beroperasi 24 jam tanpa henti, dermaga dan lapangan penyimpanan kontena dilimpahi cahaya neon. Pada ketika ini, pekerja shift malam sudah mula mengambil alih tugas rakan-rakan sedari jam 7 malam. Bukan sahaja bahagian operasi, malah staf teknikal turut bersiap siaga menerima sebarang panggilan sekiranya berlaku sebarang masalah pada jentera. Malam ini, jurutera Reliability, Sharmin Amira Azmi dan pasukannya bekerjasama dengan Nurul Farhana Madani dalam membuat pemeriksaan berkala kren ERTG. 11 bulan bertapak di Tanjung Pelepas, graduan dari luar negara ini menyahut cabaran sebagai jurutera wanita muda golongan minoriti di sini. Sebagai jurutera reliability ni, kita akan buat kondisi berdasarkan pemerhatian di mana kita akan cek vibrasi analisis, ultrasound analisis dan juga thermal analisis. So kita akan downkan RTG tu dan investigate sebelum apa-apa masalah, sebelum masalah yang lagi besar timbul. So ini minyak yang kita orang dah ambil dekat gearbox punya hoisting. Selepas ni kami akan bawa minyak ni ke makmal kami untuk analisis. So lepas ni kita boleh sambung buat ultrasound analisis. Let's go. So sekarang kita akan buat analisis ultrasound untuk cek ada abnormality sound tak dekat gearbox waktu operation tengah berjalan. Okay, fire up and down. Okay. Ketika kren diselenggara, operator ERTG seperti Farhana bertanggungjawab untuk menggerakkan komponen jentera. Pemeriksaan dilakukan secara berkala bagi memastikan jentera berfungsi secara optimum. Salah satu cabaran yang saya hadapi ialah macam mana saya nak aplikasikan apa yang saya belajar di kapal terbang dan di port yang sekarang ni ada key crane, RTG dan juga ME, mobile equipments. Tapi apa yang saya dapat ialah asas fundamental of engineering tu masih sama. Walaupun dia berbeza equipment tapi asas engineering masih sama. So cabaran saya untuk saya applykan apa yang saya belajar di kapal terbang dan di equipment jentera di crane. Baiklah, terima kasih Farhana. Terima kasih teknikal. So daripada analisis yang kita orang dah dapat, condition gearbox adalah dalam keadaan yang baik dan boleh dioperasi. So apabila saya berjaya membuat satu projek sebagai yang engineer and seorang perempuan, saya rasa sangat ber-establish. Saya rasa impian saya di mana saya berada, saya nak tinggalkan kesan dan nama. So that orang tahu, oh saya Sharmin, budak reliability ni. Jentera ERTG adalah jentera kedua tertinggi yang terdapat di dalam lapangan kontena ini, iaitu setinggi bangunan 4 tingkat, dan kalau kita lihat di sebelah kanan saya, ia adalah jentera paling tinggi di sini iaitu key crane. Ketinggian dia mencecah sehingga 10 tingkat bangunan. Dan kedua-dua jentera ini adalah jentera-jentera penting yang perlu ada di dalam kawasan lapangan pelabuhan ini untuk operasi pengangkutan kontena. Sekiranya terdapat sebarang permasalahan ataupun breakdown pada kedua-dua jentera ini akan menyebabkan operasi terkendala dan mengakibatkan kerugian yang tinggi di dalam kawasan pelabuhan. Hari ini, shift Farhana bermula jam 7 pagi. Untuk tiba ke kabin ERTG, Farhana perlu memanjat tangga setinggi lebih 10 meter setiap hari. Justru daya tahan badan perlu kuat dan fit. Menaiki tangga setinggi ini sebanyak 2 kali setiap hari adalah perkara yang amat mencabar. Tambahan pula jika cuaca panas atau hujan lebat. Bekerja dekat pelabuhan ni, aspek yang utama ialah keselamatan lah, terutamanya dekat tempat tinggi, contoh RTG, crane. Jadi
apa-apa yang kita buat, kena perhatikan sekeliling kita, kena selamatlah. Contoh macam saya nak gantry keluar ataupun masuk, saya kena pastikan keadaan saya selamat, tak ada PM yang lori yang lalu lalang, tak ada orang yang lalu lalang di bawah atau kereta dan sebagainya. Sepanjang 5 tahun sebagai petugas pelabuhan, Farhana belum pernah mengalami sebarang kecederaan ketika bekerja. Cuai seketika, padah mendatang. Isu keselamatan amat dititik berat. Kecekapan pasukan sekerja memberi respon kepada setiap permasalahan juga antara faktor risiko kemalangan dapat diminimalkan. Jika berlaku sesuatu perkara yang tidak diingini seperti kontena terjatuh atas kelalaian operator, perkara sebegitu boleh mendatangkan kehilangan nyawa. Sebab sesuatu kontena tu walaupun dia kosong, tak ada isi, dia tetap berat dan berbahaya. Saya bangga sebab sekarang makin lama daripada start tahun saya bawa sampai ke tahun ni yang sekarang ni, makin lama makin ramai perempuan berminat dengan bidang kerja yang orang fikir mostly lelaki yang kuasai, betul. Okey, bila perempuan makin ramai maksudnya kita ada tempat lah dekat tempat lelaki. Maksudnya kita boleh buat kerja lelaki sebenarnya. Tujuh pagi. Sebentar lagi, bot malim atau pilot boat akan berlepas menuju ke kapal yang akan dibawa masuk ke dermaga. Setiap kapal yang tiba akan menunggu di kawasan Pelabuhan Jangkar di laluan antarabangsa kira-kira 10 km dari stesen Tanjung Pelepas. Kapten Erin Muhammad Yusof perlu bersedia setengah jam sebelum berlepas. Menaiki Sri Kejora, Kapten Erin Muhammad Yusof perlu berada di atas kapal kargo sebelum jam 8 pagi. Kita kerja 24 hours tak kira cuaca macam mana. So kadang-kadang dekat dalam tak hujan, tapi bila sampai kat luar laut tiba-tiba hujan lebat. Kadang-kadang sampai tak nampak depan kapal langsung. Selepas ini, Kapten Erin akan mengambil alih tugas pemanduan masuk ke dermaga. Kedua-dua tugasan membawa masuk dan keluar kapal mempunyai cabaran tersendiri. Sehingga kini, hanya 2 orang wanita sahaja berjaya memegang jawatan malim pelabuhan. Erin adalah yang pertama. Kapten Erin, hari ini awak dijangka membawa kapal yang quite heavy. I hope you can bring her along from side safely. Saya boleh hantar tiket tersebut ya. Okey, terima kasih. Job order. Okay, please proceed and do it safely. Well, thank you. Mula menjalankan tugas di Jabatan Perkhidmatan Marin sejak 4 tahun lalu, banyak memberi peluang kepada Erin untuk mengembangkan portfolio di dalam industri maritim. Salah satu cabaran yang marine pilot yang paling dahsyat ialah untuk masa kita ni marine pilot untuk naik ke atas kapal dan juga turun di atas kapal. Sebab kita naik atas kapal tu kadang-kadang di tengah-tengah laut. Kadang-kadang cuaca buruk, arus tinggi. Pilot boat pula bila merapat kadang-kadang tak boleh merapat terus, kena naik turun kan. Diorang tu dah dekat Kuala Satu. Dah Kuala Satu. Very first PTP control morning. So, habis kapal pun dah habis. Jadi masa tu kena betul-betul extra cautious lah. Masa naik kapal tu make sure bila boat tu dia dekat atas baru kita panjat. Sebab kalau boat tu dekat bawah baru kita panjat. So bila kita di atas tangga tu takut pilot boat akan hentam kita pula bila dia dekat atas kan. Jadi itu salah satu cabaran sebagai marine pilot. Kapal sudah memasuki kawasan dermaga. Laluan semakin sempit. Had kelajuan dibenarkan hanya 8 knot sahaja. Pada ketika ini, kedalaman laut juga semakin cetek.
Sementara itu, mooring gang berpakaian warna oranye sudah bersedia. Mereka individu penting menyambut dan mengikat tali kapal pada tambatan agar tidak dihanyut arus. Jadi selepas itu kapal dia daripada luar dia dengan speed, dengan kelajuan yang tinggi. So bila kita masuk daripada kita punya kawasan, kita kena slow downkan dia. Kita kena turunkan dia punya speed dan bawa berhati-hatilah untuk dia merapat ke pelabuhan. Bila dia terkeluar daripada alur tu, dia akan terkandas di situ. So itu yang kita tak nak lah, sebab bila dia terkandas dia akan mengganggu operasi kita yang lain. Kapal dia susah untuk berhenti. Dia still, kalau kita stopkan enjin dia still ada momentum ke depan. Jadi masa tu kita kena gunakan kita punya kepakaran lah untuk tahu bila masa kita kena stop enjin, bila masa kita kena bagi enjin mundur. Jadi enjin mundur tu bila kita bagi, semua kapal bertindak lain. Kapal tanker bertindak lain, kapal kontainer dia bertindak lain, kapal arang batu bertindak lain. So kita sebagai pilot ni kita kena tahu tak semua kapal bertindak dalam keadaan yang sama. Kadang-kadang bila kapal kita bagi enjin mundur, dia punya haluan pergi ke kanan. Ada setengah kapal kita bagi enjin mundur, dia haluannya pergi ke kiri. Jadi kita tak boleh terlalu rapat juga dengan wharf dan juga tak boleh terlalu tengah ke dalam channel tu lah. Menyandang status wanita pertama dilantik sebagai malim pelabuhan, ia suatu yang tidak disangka-sangka. Pada mulanya saya rasa nervous jugalah untuk pegang title menjadi wanita pertama menjadi malim di Pelabuhan Malaysia kan. Tapi bila dah lama-lama tu rasa banggalah sebab saya boleh bagi laluan kepada junior-junior saya. Saya membuktikan bahawa kita perempuan pun boleh juga buat kerja-kerja macam ni and bagi laluan kepada junior-junior saya untuk mengikuti saya punya langkah lah. Kalau kita minat sesuatu tu, tak kira pun kita jantina kita kena pursue kita punya minat tu. Kita kena yakinlah kita boleh buat and kuat semangat, kuatkan fizikal kita dan jangan dengar apa yang orang lain cakap lah. Yakinlah bahawa kaum hawa juga istimewa, mampu seiring bergandingan mencapai impian. Biar dipandang serong, asal tahu kemampuan diri. Farhana, Erin dan Sharmin antara wanita yang boleh dibanggakan. Semangat bersaing, berjiwa kental dalam mengejar impian masing-masing, mampu menyalakan bara. Mereka adalah segelintir dari 8% kaum wanita di Malaysia yang mampu menjadi warga pelabuhan. Jangan dipeduli kata-kata hina. Pujilah diri, bangkit menjadi puteri perkasa.